berkaitan dengan satu perkara yang biasalah, kita pernah share sebelum ini. Soalan dia begini. Yang soalan pertama ni Haji, lafaz putus ni terhadap isteri, adakah lafaz putus ni bermaksud cerai? Dia kata putus dekat isteri dia, aku putus dengan kau, contoh, adakah ianya bermaksud cerai? Itu yang pertama. Yang kedua, bila bergaduh dengan isteri, terlintas dalam hati, bila demai dalam hati tu rasa nak cerai, adakah ianya dah jadi cerai Ustaz? Soalan dia tiba-tiba dalam hati, tak sebut pun Ji, kan? Ni soalannya. Sekadar lintasan dalam hati tu, tak sebut pun, tiba-tiba duk terfikir, kan? Itu nombor dua. Yang ketiga, perkataan yang disebut oleh suami, ada perkataan aku akan ceraikan kau. Jatuh talak ke tidak? Aku akan. Akan ni banyak juga orang sebut kan. Kadang dia jadi confuse, pergi mahkamah, filekan. Adakah perkataan akan ini menjatuhkan talak ke atas isteri? Yang keempat, ini perkara ni selalu juga berlaku ni. Dia sebut pada pihak ketiga, dia mengaku bujang, walhal isteri ada kat rumah, anak dah 4-5, kan? Contoh, pergi makan kedai janda tu, abang bujang lagi, cerai ke tidak tu? Kan? Yang kelima, Ustaz, yang saya biasa dengar ni soreh dan kinayah. Apa maksud bid'i? Bid'i dengan sunni, Haji pernah dengar? Ini mengenai talak. Perkara ni saya pernah share, pernah kongsikan kalau Haji ingat. Jadi hari ni kita buat revision sikit lah, sebab soalan ni semua berkaitan dengan cerai, semua mengenai talak, jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah, muslimin yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita share mengenai soalan ni, kita rangkumkan. Sebab kan perkara ni kadang-kadang menjadi satu perkara yang kita confuse kan. Betul ke cerai tu tiba-tiba, sebab tiba terlintas dalam hati kan, demai tiba-tiba, ni dah jadi cerai ni kan. Tak sebut pun kat mulut kan. Jadi kita kena tahu, kita kena ketahui apa yang berkisar tentang talak tu sendiri. Lagi-lagi yang ditanya tu mengenai sunni dan bid'i. Talak sunni ataupun talak bid'i itu apa dia? Dia ada 3, sunni, bid'i. Yang ketiganya bukan sunni, bukan bid'i. Itu kita kena tahu. Baik. Jadi tuan-tuan, bercakap pasal talak ni, kita kena tahulah maksud talak tu apa dia. Kalau orang Melayu masyarakat kita sebut cerai, kan? Talak ni kalau ikut dari segi bahasanya ialah melepas atau merungkaikan ikatan perkahwinan tu. Dari segi syarak, merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai melalui lisan, bertulis atau yang seumpama dengannya, sampai maksud cerai itu jatuhlah talak, asalkan dia tak lari daripada rukun-rukun tu. Baik. Jadi cerai ini bukannya hukum ataupun peraturan yang dicipta oleh manusia, tidak. Dia ada dalil daripada Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan balik nanti tengok pada surah Baqarah ayat 229 tu. Tambahan ada juga surah At-Talaq tu sendiri. Kalau tengok surah At-Talaq tu apa maksudnya? Cerai itu talak. Jadi dalil daripada Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Maksudnya apa? Talak yang boleh dirujuk kembali tu hanya 2 kali. Belum ada lagi hukum menyatakan talak boleh rujuk sampai 4-5 kali tak. Yang boleh rujuk hanya 2 kali jadi. Sesudah tu bolehlah dia rujuk dan dipegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya. Mana kata ada peraturan, ada prosedur kan, bukan main langgar je. Ada prosedur. Atau dilepas, diceraikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ni dalam konteks kita duduknya dalam Malaysia ni, dia ada peraturan, ada hukum, ada prosedur. Baru-baru ni dengar kes apa ni Ilin ni, saya tak nak sentuh dalam masjid. Nak bincang kita sembang luar, PM tepi.
kan. Jadi perkara ni tuan-tuan, sebab ada pandangan masing-masing. Orang dari segi perundangan, kalau kata ahli perundangan, pandangannya macam tu. Kalau dari segi politiknya macam ini kan. Jadi bila sekarang kita bagi kuliah, kita sebut ulas pasal kes ni, keluar nanti ustaz apa cerita macam tu kan. Tak boleh. Jadi kita sembang ilmu je tuan-tuan. Kalau bab ni, sebab kita ada banyak view mengenai kes ni, dan kes ini telah pun diputuskan. Sebab saya ada satu sahabat kan, dia sembang pasal kes ni, keluar je dapat WhatsApp kan. Jadi kita tak nak macam tu lah kan. Kes ni kalau nak tahu pandangan peribadi saya begini kan. Tapi apa pun ia melibatkan ruang lingkup mengenai undang-undang syariah kita kan. Jadi apa pun kita kena ambil cakna perkara-perkara begini. Sebelum ni di Selangor ada kes mengenai, kalau pernah dengar, Iki Putra. Pernah dengar tak? Kes ni Iki Putra ni dia mengenai dia suka sejenis tu. Orang kata apa? Gay kan. Kes dah tangkap di sebuah rumah di Bangi tu, dan dia mencabar undang-undang mengenai hal tersebut. So ada dah keputusannya. Disebabkan perkara tu ada juga cabaran-cabaran lain dalam undang-undang syariah kita ya. Kita doa semoga undang-undang kita, undang-undang syariah ni dipelihara insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada back on track mengenai talak ni. Itu salah satu dalil ya. Kalau dalam sunnah, dalam hadis, abghadu halal ilallah at-talak. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, perkara yang halal tapi paling dibenci oleh Allah ialah talak. Tapi kalau kita tengok hadis ni, cerai ni semua Allah bencilah. Kalau kita tengok tuan-tuan ya, dia cerai ni, dia ada dua view yang kita perlu tengok. Kadang-kala suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dan menyelesaikan masalah yang timbul. Ia adalah jalan penyelesaian yang daruri, amat diperlukan. Kalau tak cerai jadi timbul dosa pula pada suami, dah tak mampu bagi nafkah, menzalimi isteri lepas tu suami isteri pula, macam kita kupas pada kuliah yang lepas, isteri pula dah nusyus kan. Jadi nak tak nak kena selesaikan, ikut peraturan dan prosedur. Cerainya dalam mahkamah, ini ikut. Dalam hal ini dia terpaksa menyelesaikan melalui perceraian, ia tak termasuk dalam perkara ni. Yang kata hadis ni, bila mana talak ini digunakan untuk menunjukkan kebebalannya. Dalam kitab kata bebal ni lelaki ni macam ni mencerai je bini kau sebelah kiri kanan, dalam telefon, tepi jalan, itulah kan. Dalam kereta tak ikut perkara ni, memenuhi hawa nafsu, dan ia adalah perkara halal yang paling dimurkai Allah. Bila mana bab cerai ni kita tak ikut hukum syarak, kita tak ikut peraturan undang-undangnya. Tuan-tuan muslimin yang rahmati Allah, kita bernikah kita dapat 4. Tuan-tuan ingat 4 ni apa? 4 bini kan. Bila nikah ada 4, yang pertama dapatlah isterinya tu. Yang lagi 3 ni apa? Talak, cerai. Allah Ta'ala bagi kita ni 3, termasuk 4. Seorang dapat isteri 1. Yang 3 ni kuasa talak, dan 4 ini adalah amanah Allah pada kita tuan-tuan kuasa talak Allah bagi 3 dan dapat isteri seorang. Inilah amanahnya. Ini yang perlu dijaga. Kalau dari segi suami isterinya itu, kita jaga amanah kita dari segi tanggungjawab. Kalau dari segi kuasa talak juga, ialah tanggungjawab juga kena jaga. Cerainya tu macam mana kan. Tapi sebaiknya jangan pula bila nikah ni fikir nak cerai aja, tak sampai matlamat kita nikah kan. Jadi tuan-tuan ada satu hadis juga saya nak kongsikan, riwayat Tirmizi. Ibnu Umar berkata, saya mempunyai seorang isteri yang saya cintai, tetapi bapa dia membenci, bapa saya membenci dia. Bapa minta saya menceraikan,
tapi saya enggan. Dia membawa perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, wahai Abdullah bin Umar, ceraikan isterimu. Kalau kita tengok ibrah daripada perkara yang berlaku ini, mungkin cerai itu boleh jadi baik dan boleh jadi perkara itu yang jadi tidak baik. Tapi apa pun nak menyelesaikan perceraian ini, ada kaedah dan prosedurnya, ada tujuannya untuk mengelakkan darurat yang lebih besar. Baik. Jadi kalau tengok pada soalan ni tuan-tuan, dia tanya lafaz. Cerai ni lafaz, putus. Kalau kita tengok putus ni ada dua. Yang belum kahwin ni, Pak Imam dah pernah kahwin belum dia ada boyfriend dan girlfriend tu putus, clash. Yang kedua tunang. Kalau dah nikah tak panggil putus, kita panggil cerai. Kan? Ini dia kata lafaz putus terhadap isteri, jatuh cerai ke tidak. Jadi marilah kita kenali tuan-tuan lafaz-lafaz cerai ni macam mana. Sebelum kita kupas lebih lanjut, kita kena tahu lafaz. Jika meneliti lafaz yang digunakan untuk talak, mendapati lafaz tu mengandungi ada makna cerai, cerailah. Kalau yang keduanya maknanya tak sampai masuk cerai tapi niatnya ada, kita kena klasifikasikan maksud cerai itu sendiri. Ada dua perkara, dua lafaz, dua pembahagian yang kita perlu ketahui, kita perlu hadam tuan-tuan. Baru kita boleh kenali, oh ini lafaz ni perlu ada niat ni. Kan? Sebab masyarakat kadang tanya orang masjid, itu orang belakang tu laki bini bergaduh malam tadi ada sebut perkataan ni macam cerai. Pergi tanya Pak Imam. Pak Imam dengar, apa maksudnya ni cerai ke kinayah ke soreh ni kan. At least haji tahu kan. Yang pertama lafaz yang soreh. Apa maksud soreh tuan-tuan? Lafaz yang jelas menunjuk atas maksud talak atau cerai. Contoh, talak firaq sarahah, ataupun maksudnya, kalau haji biasa dengar lah dalam televisyen ataupun tengok live ke macam mana kan, aku cerai kau talak satu. Itu lafaz soreh. Aku cerai kau talak satu. Perlukan niat tak? Tak perlu niat. Dia lafaz tersebut main-main, tetap jatuh talak. Salasun jidduhunna jiddu wa hadzaluna jiddu. Nikah, talak, warja'ah. Tiga perkara ni kita tak boleh buat main. Betul-betul jadi betul, main-main pun boleh jadi betul. Nikah, talak, rujuk. Tu kata mulut orang lelaki ni, walaupun mulut orang perempuan ni bising-bising, tapi mulut orang lelaki ni, nikah, talak, rujuk. Sebagai contoh nikah, nikah ni pun ada juga boleh buat main kan. Dia minat pada seorang kan, minat pada contoh lah Pak Imam kan. Pak Imam, saya ada anak perempuan tak kahwin lagi kan, boleh tak Pak Imam nikah dengan anak saya nikahkan Pak Imam. Tiba ni jadi dua saksi kan. Saya dengar tu, esok dia tuntut, semalam dah akad dah, ni dua orang saksi. Betul saya dengar. Jadi tak nikahnya tu? Kan boleh jadi kan. Ada dua orang saksi. Aku nak saya nikahkan Pak Imam tu. Pak Imam saya tengok elok dia jadi imam kan, balik pada Jordan lah contoh kan. Saya ada anak dara tu, saya nikahkan. Kan esoknya mana anak Pak Imam, mana anaknya kata dah nikah. Contoh itu nikah. Talak pun sama juga, tak boleh buat main tuan-tuan kan. Ini dia tanya ni pun dia macam-macam boleh jadi ni. Lafaz putus lah, terlintas dalam hati lah, mengaku bujang lah kan. Jadi perkara ni kita kena ambil maklum. Jadi aku talakkan kau dengan talak satu, aku cerai kau talak satu, aku lepaskan kau talak satu, aku bebaskan kau dengan talak satu. Ini contoh perkataan-perkataan lafaz soreh. Ada tiga je tuan-tuan, diambil dari kalimah talak, firaq, sarah. Seperti suami berkata, aku talak engkau, aku ceraikan engkau, engkau aku talakkan talak satu, sebagainya lah. Itu makna yang tak ada maksud lain. Kalau sebut dia, kalau kes di mahkamah syariah, dia filekan lafaznya
aku cerai kau talak satu. Biasa isteri yang failkan, suami lafaz, isteri failkannya. Pengesahan lafaz cerai. Bila depan hakim, makin tanya, encik ada sebut, saya ada sebut, tapi tak ada maksud niat cerai pun. Apa maksudnya? Kalau tak boleh, saya bagi masa setengah jam ni. Sebab kes belakang banyak lagi. Apa maksudnya encik? Tak boleh bagi makna lain. Makna kata tuan-tuan, bila disebut aku cerai kau talak satu, maknanya cerai. Ada niat, saya tak ada niat, saya sebut. Jadi lafaz soreh tak perlukan niat. Sebab tu kita kena hati-hati apa yang kita sebut. Talak satu, talak dua maupun talak tiga lah. Itu lafaz soreh. Lafaz kinayah, setiap lafaz yang boleh jadi dimaksudkan dengan cerai atau lain daripada cerai. Boleh jadi maksud talak atau boleh jadi maksud selain daripada talak. Dia boleh jadi satu lafaz yang berkias, kiasan. Contoh banyak ni tuan-tuan, kinayah. Contohnya bila bergaduh suami isteri, kau bukan macam isteri aku lagi. Contoh. Kalau kita dengar tu, isteri dengar tu, cerai ke tu? Itu contoh. Kamu haram ke atasku. Boleh jadi contoh. Kamu haram ke atasku. Teruk sangat bergaduh suami isteri ni, sebut kau haram ke atasku. Itu yang duanya. Dan contoh lagi, aku beredahlah kamu, bersihkanlah kamu. Contoh ni dalam kitabnya contohlah. Tapi kalau ikut realitinya macam-macam tuan-tuan. Tajuk lagu pun ada, I don't want you anymore. Itu kalau yang duduk kat bandar lah kan. Macam saya pernah kongsi dulu, dia rujuk isteri dia apa? Still Loving You, lagu Scorpion. Itu bila ada rujuk ke? Ada niat. Tak maklum, tak boleh cakap Melayu, cakap orang putih. Still Loving You. Apa niat? Nak rujuk isteri kan. Itu bab rujuk lah. Tapi bab talak ni, bila dia sebut selain daripada yang saya sebut tiga tadi, yang soreh tu, ianya adalah lafaz kinayah. Dalil wujud penggunaan lafaz kinayah ni tuan-tuan, dalam talak ni berpandukan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Tatkala Umaymah binti An-Nu'man binti Al-Jaun dimasukkan kepada Rasulullah dan baginda pun menghampiri, dia berkata, aku berlindung dengan Allah kepadamu. Baginda bersabda, demi Allah kamu telah berlindung dengan Tuhan yang Maha Besar, oleh itu baliklah kepada keluargamu. Jadi boleh jadi lafaz-lafaz yang dilafazkan. Lagi satu contoh, kisah taubat Ka'ab bin Malik. Ini contoh kes mengenai lafaz kinayah. Ka'ab bin Malik ni, dia tak nak menyertai perang Tabuk. Ni zaman tu dia tak nak, dia enggan menyertai perang. Jadi sungguhnya Rasulullah memerintahkan dia menjauhkan diri pada isteri. Jadi Rasulullah bersabda, kau jauhkan diri daripada isteri kau. Bertanya pada Rasulullah, adakah aku perlu ceraikan atau bagaimana? Baginda menjawab, jauhkan diri daripada isterimu dan jangan sesekali mendekatinya. Ka'ab berkata kepada isteri, kembalilah kepada keluargamu. Orang putih kata, go back to your family. Kan? Pergi balik kepada keluargamu. Lepas dia bertaubat, Ka'ab bin Malik ni bertanya pada Rasulullah, dan isterinya kembali semula kepadanya. Dia tanya, kembalilah kepada keluargamu, boleh ke nak balik ni? Tidak dalam hal ni Rasulullah berkata, kembalilah kepada keluargamu. Maksudnya dekat sini bila dia bertaubat, dia tak perlu ada nikah semula ataupun rujuk. Sebabkan dalam hal ini dia Ka'ab sebut pada isteri, hanya kembalilah kepada keluarga. Tak ada niat talak. Kalau ada niat boleh jatuh.
ada niat boleh jatuh cerai kalau kita berniat. Inilah definisi lafaz kinayah, ya. Oleh kerana Ka'ab bin Malik tak berniat menceraikan isteri, maka talak tidak jatuh dan isterinya boleh kembali semula kepadanya, ya. Jadi melihat pada konteks yang bertanya, putus ni selain daripada 3 perkataan tadi, aku ceraikan kau, aku lepaskan kau, aku bebaskan kau, semuanya dirangkumkan adalah lafaz soreh. Aku lepaskan kau talak 1, aku cerai kau talak 1, aku bebas kau talak 1. Selain daripada itu adalah lafaz kinayah, ya. Tapi ustaz, saya sebut aku putuskan kau talak 1. Ini boleh kategori lafaz sorry. Sebut apa? Talak 1. Tapi kalau sebut aku dengan kau dah putus, bergantung kepada niat, ya. Jadi moral of the story je, jangan sebut. Jangan main sebut-sebut putus, ya. Jangan main sebut-sebut, sebab perkataan ni kita tak boleh bergurau, kita tak boleh buat main, ya. Baik. Contoh, kamu haram ke atasku, engkau yang ditinggalkan nikah, macam-macam tuan-tuan contoh-contoh dalam kitab ni, tetapi kalau nak kita ketahui dengan lebih lanjut, selain pada 3 itu adalah lafaz kinayah, ya. Baik. Jadi lafaz soreh dan kinayah ni kita kena pasti, kena bezakan, ya. Kena bezakan. Melainkan kalau talak orang bisu lain lah, kan, dia ada bahasa isyarat dan sebagainya. Baik. Jadi lafaz putus itu perlukan niat daripada suami. Jadi kalau ikut di mahkamah syariah, mahkamah akan siasat kalau ikutkan dari segi suami yang melafazkan tu, apa niatnya tu, niat cerai ke, atau niat tinggalkan sementara ke, ataupun ada suami sebut pulanglah kepada keluargamu, kan, you dengan I macam bukan isteri lagi, bukan macam suami isteri lagi. Itu perlukan niat, ya. Baik. Jadi yang kedua tuan-tuan, terlintas dalam hati bab cerai. Mungkin ada yang pernah alami, tiba-tiba terlintas, balik bergaduh dengan suami isteri, balik naik motor tu, ni aku cerai, kan, tapi tak sebutkan mulut pun. Dalam hal ni tuan-tuan, kalau kita fikirkan, nikah cerai ni permulaannya adalah nikah. Nikah ni ada akad, ada perkara akad, dia ada satu ikatan. Ikatan ni kalau kita tengok tu, dia kena ada rukun-rukun nikah. Rukun nikah, dia satu akad yang tersimpul rapi. Jadi kalau betul nak lepaskan, dia kena satu perkara yang lengkap, satu perkara yang, kalau ikutlah nikah ni, dia satu ketat. Kalau sesenang melalui lintasan je, senanglah orang bercerai, kan. Lintasan je duduk terfikir je. Kadang-kadang kita ni duduk terfikir, syaitan kat tinggal sebelah, aku ceraikan bini kau, dia terlintas je. Aku ceraikan ini, kahwin dengan orang janda tu kan bagus, kan, terfikir. Contoh. Jadi dalam hal ni tuan-tuan, kalau duk terlintas dalam hati tu, istighfarlah banyak-banyak. Walaupun kalau ikutkan cerai ni dia kena penuhi rukun. Haji ingat lagi tak rukun nikah? Ada 5. Suami, isteri, qasad, niat talak, niat. Yang keempat, isteri yang masih kekuasaan suami. Yang kelima, sirah. Jadi kalau kata duk terniat terlintas, tak ada niat, tak ada lafaz, dia tak penuhi rukun. Nak abang bagi, tak penuhi, ya. Tapi sebaik-baiknya jangan duk terlintas. Bila duk terlintas, astagfirullahalazim, ya Allah, kan, jangan. Walaupun kita duk terlintas tu, boleh jadi tersebut, jadi yang bertanya tu, sebab dia bertanya ada 5 soalan ni. Yang kedua ni, terlintas dalam hati tu, dia kena penuhi rukun-rukun talak. Just terlintas tak sebut,
tak apa, tapi kita takut, kita bimbang bila dah terlintas kita tersebut dekat mulut, ya. Sekadar lintasan tak jatuh, kena ada satu lafaz dan ianya penuhi rukun-rukun talak, ya. Kalau akan macam mana ni ustaz? Akan, ya. Aku akan ceraikan kau. Ini pun bahaya juga tuan-tuan. Akan ni boleh jadi dua, ya. Yang pertama, kalau sebut akan, dia boleh jadi bila habis cuti raya Cina masuk bulan puasa ni akan jatuhkan kau talak satu, kan? Boleh jadi taklik. Taklik macam mana taklik? Dia tergantung, ya. Bila habis dia anak habis SPM jatuh talak, kan? Bila anak masuk universiti akan jatuh talak dekat engkau, boleh jadi taklik. Jadi kalau yang keduanya, ya, balik kampung aku akan ceraikan kau, akan satu perkara yang tiada kepastian. Dan cerai ni, dalam kalau perkataan akan ni, dia istiqbal, dia tak jatuh, dia tidak solid, dia tidak memenuhi rukun, perkara yang kita tak tahu kepastiannya. Jadi kalau masuk mahkamah, masuk faktanya tu, aku akan ceraikan kau, mahkamah akan tanya, bila cerainya? Akan je tuan hakim, tak tahu bila. Tak ada kepastian. So dalam hal ni tuan-tuan, bila ada perkataan akan, mahkamah akan menyiasat sedalam-dalamnya apa maksud niatnya akan tersebut, ya. Dia akan nilai istiqbal, jadi perkara-perkara yang tidak ada kepastian. So dalam hal ini lebih baik elakkanlah perkataan akan, maupun cerailah, ya. Elakkan perkataan cerai itu, ya. Jadi kalau kata kita ada terlintas, istighfar banyak-banyak, jangan duduk terfikirlah bab cerai ni, sebab kalau cerai ni dia kena penuhi rukun-rukun talak maupun rukun cerai itu, ya. Begitu juga perkataan akan ini, ya. Jangan duk perkara main-main akan. Tunggulah, aku akan ceraikan kau nanti. Jangan, ya. Walaupun ianya secara jelasnya perlukan kepastian untuk cerai, tetapi ianya boleh jadi taklik, kita tak tahu, Allahu a'lam, ya, melibatkan hukum, ya. Baik. Jadi tuan-tuan, itu jelas. Sampai 3 soalan saya jawab yang bertanya tu, ya. Yang seterusnya dia tanya, selain soreh dan kinayah, apa makna sunni dengan bid'i ni ustaz? Ya, bagus. Sebab kan mungkin dia dengar, tanyalah ustaz di TV televisyen, dia tanya apa sunni bid'i, ustaz tak jelaskan itu hari pun, kan? Yang kita tahu soreh kinayah itu lafaz. Sunni dengan bid'i ni, ya, pembahagian talak berdasarkan keadaan isteri tersebut. Kita pergi tengok pada talak sunni. Talak sunni ni talak harus. Talak adalah talak yang harus. Talak dalam bentuk ini adalah jatuh, ia adalah bentuk yang bertepatan dengan syariat Islam, mengikut hukum syarak, ya. Ianya seperti berikut: suami yang mau menceraikan isteri dengan talak 1 atau talak 3 sekaligus. Namun begitu, suami disunatkan agar hanya menceraikan isteri dengan talak 1 atau talak 2 dalam masa ia suci, ya. Kalau kita tengok talak sunni ni maksudnya apa tuan-tuan? Talak 1 atau talak 2 dan dalam keadaan isteri itu, yang pertamanya, isteri itu pernah datang haid. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, isteri itu pernah disetubuhi oleh isterinya, oleh suaminya. Yang kedua. Yang ketiga, isteri itu waktu cerai tidak hamil. Yang keempat, isteri itu tidak bertebus talak. Dan yang kelima, isteri itu ditalak ketika suci daripada haid. Sebab itu kalau nak cerai dalam mahkamah, mahkamah akan tanya, hari ini puan, hari ini suci daripada haid ke datang bulan? Kalaulah kata mahkamah benarkan cerai itu dia dalam keadaan haid, ianya boleh jadi bid'i, bukan sunni. Sebab apa tuan-tuan?
dia akan melibatkan iddah, dan boleh jadi isteri itu dalam keadaan teraniaya. Sebagai contoh, bila tanya pada pihak-pihak ni, hari ni nak cerai dua-duanya, bila kali terakhir ada hubungan kelamin? Malam tadi. Hari ni nak cerai, kan? Jadi mahkamah akan benarkan ke tidak? Mahkamah tak akan benarkan cerai waktu tu. Malam tadi ada bersama, kan? Ni apa? Dia punya rahim tidak disucikan lagi, boleh jadi dia mengandung. Sebab malam tadi ada bersama. Kadang orang muda kita ni, kes-kes kau melibatkan pihak masyarakat sebegini kan, kita tanya kenapa malam tadi ada bersama? Meraihkan hari-hari yang terakhir, sebab hari ni nak cerai. Boleh jadi macam tu. Sebab hukum dia tak fikir. Inilah kategorinya sunni bid'ai. Kalau ikutkan, bila betul dah, okey lah, dua-dua pihak setuju nak cerai, esok nak pergi mahkamah Kelang ni, mahkamah syariah. Bila dah filekan, okey, lebih baik kita tak payah tidur sekali lah. Kalau tidur sekali merayap aja kan. Jadi betul dah decide nak cerai, jangan ada bersama. Kurang-kurang sebulan dua tu jangan ada, kan? Bila hakim tanya bila kali terakhir bersama, lama dah tuan, dah lama dah, saya rasa dah lebih 6 bulan. Okey, kan? Itu yang pertama mahkamah tanya. Yang kedua, hari ni puan suci dari haid? Hari ni saya suci dari haid. Lafaz cerai ikut pada peraturan dan hukumnya. Itulah dinamakan talak sunni, berdasarkan firman Allah, surah At-Talaq ayat 1. Wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah. Hitunglah akan dapat iddah tu dengan betul serta bertakwa kepada Allah. Dari dalam hal ni tuan-tuan, talak sunni ni kita dapat hitung iddah dia. Itu yang sunni. Bid'ai macam mana pula? Menceraikan isteri ketika dalam haid atau nifas. Dan talak bid'ai ini adalah haram. Walau bagaimanapun talak dalam keadaan ini jatuh ke tidak? Kalau katakan cerai isteri itu dalam keadaan haid, bila dah lafaz tak sah sebab kau dalam keadaan dah datang bulan, tak jatuh, tetap jatuh talak. Jangan buat hukum sendiri tuan-tuan. Tetap walaupun ianya haram dan suami dikira berdosa. Jadi kalau kata umur dah 70 makcik tu diceraikan, jangan pula suami kata bila cerai ni boleh dah lafaz ni. Jangan. Ustaz kata kena tunggu bila suci, umur 70 dah tak ada haid dah, tak payah tunggu dah, dia sucinya tu. Itu kena faham, dia melibatkan kiraan iddah tersebut, jadi bezanya tuan-tuan, talak sunni dengan bid'ai ni beza, bid'ai talak haram walaupun jatuh talak. Menceraikan isteri ketika dalam haid atau diceraikan isteri ketika dalam suci daripada haid tetapi berlaku persetubuhan, macam saya sebut tadi itulah. Bila mana nak bercerai tu, dalam tempoh sehari dua ni ada hubungan kelamin, dia boleh jadi talak bid'ai, jadi hati-hati. Itulah bezanya tuan-tuan, sunni dengan bid'ai. Macam mana pula talak bukan sunni bukan bid'ai? Ni yang ketiga. Talak seumpama ini jatuh diharuskan dan tidak diharamkan kerana tak beri mudarat. Apa dia tu? Contoh, talak pada isteri yang tiada haid lagi. Macam sebut tadilah. Dia dah putus haid. So bila-bila masa diceraikan, eddahnya tetap berapa lama tuan-tuan? 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan, dalam hal ni juga, kalau talak bila mana talak isteri yang belum datang haid pun ada juga, ianya boleh dikira talak tersebut, jadi kalau kata berlaku dalam situasi ahli keluarga atau masyarakat yang mengenali kita boleh tahu bahawa
talak bukan sunni bukan bid'ah ini, dia ada 3: isteri yang masih kanak-kanak, isteri yang putus haid, ya, ataupun isteri hamil. Yang keempat, wanita yang mohon tebus talak. Ini antara contoh. Isteri hamil, tuan-tuan muslimin rahmati Allah, kalau berlaku dalam masyarakat kita isterinya masih mengandung lagi, bila tanya pada kita, ni suami nak ceraikan dia ni, apa pandangan Pak Imam? Nak jawab macam mana? Mengandung lagi ni, lagi 2 bulan dah nak bersalin dah, kan? Ya, kalau tengok dalam hal ni tuan-tuan, ya, kalau suaminya berkehendakkan cerai, ianya dikategori talak bukan sunni bukan bid'ah. Tapi dalam konteks dalam mahkamah, ikut pengalaman saya lah, kalau isterinya mengandung tu, kita nasihatkan habiskanlah bersalin tu, ya. Kadang kita tanya tu, kita bukan apa, kita tanya nanti siapa nak bawa pergi check up, siapa nak bawa pergi hospital, naik Grab aje lah, tak ada masalah kan. Janji saya tak nak dengan jantan ni, macam tu kan. Itu dalam situasi masyarakat. Tapi bila kata dia dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilan, eddahnya tetap sehingga dia melahirkan anak, ya. Jadi kalau kata berdosa ke lepas isteri dalam keadaan dia hamil, tak berdosa selain pada yang kita sebut bid'ah tadi. Dia sebab tu dia kategori sebagai sunni bukan bid'ah. Dia adalah kategori yang ketiga, ya. Baik. Jadi tuan-tuan, soalan seterusnya kita kena jawab juga ni. Habiskan soalan tu, ya. Bila mana suami mengaku bujang? Haji pernah sebut tak? Bujang lagi. Tapi habiskan bujang 3. Bujang 3. Tapi sebaiknya janganlah sebut, ya. Ya. Mungkin Haji pun boleh jawab bila saya tanya, ya. Mengaku bujang ni jatuh talak tak? Dia kategori mana? Lafaz tu, ya. Dia lafaz soreh ke tidak? Ianya lafaz. Perlukan apa? Kalau dia niatkan, dia kata bujang tu niat, ya, dalam hati dia niat nak ceraikan isteri dia, jatuhlah talak. Kalau dia tak ada niat, dia tak menjatuhkan apa-apa, melainkan dapat dibuktikan, ya. Contoh kalau kata dia bercakap dengan janda kampung sebelah tu, asyik makan kedai janda tu je sedap, kan. Jadi kata abang ni dah bujang, kan. Abang dah ceraikan isteri abang dengan talak 1. Itu lain lah ceritanya. Kalau dia sebut abang bujang, kan, tak ada niat pun, dengan niat nak mengorat aja, kan. Kan. Tapi sebaiknya jangan duk sebut, tuan-tuan, ya. Orang sekarang ni disebut dalam media banyak, media masa, media sosial, media sosial, kan. Berkenalan dalam media sosial, bujang lagi, kan. Jadi dalam hal ni hati-hati, ya. Salah niat kita sebab Allah Maha mengetahui, ya. Tapi apa boleh saya nak simpulkan, sebab bukan tak ada kes di mahkamah macam ni, ya. Silakan Ji. Okey. Ada niat tak? Niat tak ada. Dia termasuk dalam lafaz soreh ke kinayah? Bergantung pada niat, ya. Kes macam ni ada banyak. Mengaku bujang, kan, perkara sebegini, dia tak bercerita dekat isteri, dia cakap dengan orang lain. Jadi isteri ni dengar daripada pihak keempat, bawa ke mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, bila tanya, ya, encik ada sebut ke? Memang ada sebut tuan, tapi tak ada niat cerai pun, saya main-main aja mengaku bujang, biasalah, nak healing, kan, dengan kawan-kawan, kan, sebut. Ada niat? Tak ada. Lafaz sumpah syar'i istizhar, wallahi wa billahi wa tallahi, dia sebutlah tak ada niat cerai. Jika aku berdusta, laknat Allah dunia akhirat. Selesai. Itu kaedah dalam mahkamah, tuan-tuan. Saya share macam itulah, ya. Sebab dia bukan lafaz talak yang soreh, yang jelas, ya. Dia bawa lah macam mana pun, bawa kena saksi. Betul ke encik dengar? Ada, tapi dia cakap bujang macam tu lah, tak ada sebut pasal cerai maupun talak,
Jadi kemudiannya apa yang terjadi? Bila isteri dengar macam tu, dah hati isteri je lah. Kita tak tahu hati isteri kan. Kalau kita dah sebut bujang dan sebagainya, kita ada niat di sebaliknya lah. Saya nak share satu kisah yang tuan-tuan sebelum kita tamatkan kuliah. Ada saya kuliah kat satu tempat, bukan di sinilah, tempat lain. Ada jumpa seorang Pak Haji ni. Dia bila dah habis kuliah semua, dia duduk dekat belakang tangga tu. Assalamualaikum. Salam. Kenapa Haji? Kan saya ni tengah pening lah. Kenapa? Saya ada sebut bab cerai kan. Kenapa? Apa ceritanya tu? Ceritanya dulu saya ada isteri kan. Bila ada isteri, bila jumpa okey, hubungan rumah tangga semua baik belaka kan. Tapi bila ada terjumpa seorang perempuan yang berumur 25 tahun. Haji ni umur berapa? Dekat 70 dah. Bila dah kenal, dari mata jatuh ke hati kan. Piramli kata apa? Dari kerana mata kan. Jadi bila 25 tahun tu, sebab saya ni bukan pencen kerajaan banyak lagi. Lepas tu saya ada buat bisnes, pakailah Mercedes kan. Bila tengok isteri umur 25 tahun itu pun dia sanggup nak mengahwini saya kemukakan hasrat pada orang rumah. Orang rumah tak nak terima. Kalau abang nak kat dia budak tu, jatuh, ceraikanlah. Jadi dia sebutlah cerai tu. Itu satu hal lah. Sebab kan dia dah ceraikan isterinya di luar mahkamah. Dah sebut kan. Itu satu. Yang keduanya, bila dah berkahwin dengan perempuan umur 25 tahun tu kan, dia baru rasa terfikir. Dulu baju Melayu ada orang gosok kan, orang rumah yang dulu. Yang sekarang kena pergi dobi nak gosok. Dulu rasa teringin makan asam pedas, sekarang nak makan asam pedas tak ada. Hari-hari makan spaghetti dengan burger. Duk terfikir sekarang. Dia baru duk terfikir sekarang. Jadi Haji kenapa Haji? Dua perkara lah. Satu sebab dah ceraikan tu, nak kena denda apa duk pening. Yang kedua rasa menyesal pula sekarang. Oh Haji berat masalah Haji ni kan. Jadi yalah, dah kahwin lama dah dengan perempuan 25 tahun tu. Kadang pergi hantar anak kat sekolah kebangsaan, orang tanya, oh hantar cucu ke? Tak, anak. Saya pun malu nak mengaku anak kan, umur dah macam ni. Jadi kita nasihatkan tu moral of the story nya tuan-tuan. Saya sekadar sharing je lah kan. Jadi bukan apa tu, ustaz ni kenapa ustaz ni cerita mesti ada sebab ni kan. Itu kisah realiti tuan-tuan. Saya suka share. Bila jadi macam tu, baru dia terfikir. Yang pertama dah ceraikan isteri yang tua tu. Habis isteri yang diceraikan tu apa ceritanya? Dia anak-anak support dia pergi umrah. Sekarang ni saya tengok dia bahagia. Saya yang mengana kan. Dia jadi macam tu je kan. Tu orang kata sebagai satu kisah masyarakat. Saya tak tuding pada sesiapa. Jadi kalau ada ni kita fikir-fikirkanlah. Sebab kan kadang biasalah nafsu tu sekejap je kan. Nikah ni bukannya benda main-main So bab cerai juga satu perkara yang bukan main-main. So saya sudah habis kot dari segi soalnya sampai yang tadi tu. Baik. Jadi tuan-tuan, hari ni kita share-share lah kan mengenai cerai tu. Itu sebagai satu kisah dalam masyarakat. Jadi bab nikah, bab talak, bab rujuk tak boleh dibuat main. Sebab apa? Kalau kita tengok mulut orang perempuan tu, memanglah berbisa, tetapi bisanya tegal biasa saja. Tapi mulut orang lelaki tu, dia bisa-bisa tedung selah, boleh mematikan, boleh menceraikan. Kalau orang perempuan ni gula air je kan, gigit. Yang berlakon tu, itulah saya sebut selalu biasa tu. Dia sebut kan, kadang-kadang bergaduh, dia bukan suami isteri kan Haji. Jadi isterinya kat depan tak? Bukan isteri ni. Dia jadi salah tu. Sebab kan kalau kita tengok dalam drama televisyen ni, yang pernah tengok tak? Dari segi ceritanya tu dia sebut cerai dalam mahkamah. Tak ada. Semua dalam telefon. Betul? Jadi pemahaman pada masyarakatnya sebegitu. Bila bergaduh-gaduh cerai dalam telefon kan? Cerai dalam WhatsApp. Jadi salah. Sewajarnya mereka mendedahkan perkara yang sepatutnya. Bergaduh suami isteri, okey, you tunggu surat mahkamah, tercerai dalam. Itu yang betulnya.
kan? Jadi tuan-tuan, kita ni boleh nasihat-nasihat kepada anak cucu kita, anak menantu kan. Kalau perkara-perkara ni kau bergaduh dengan bini kau nanti, jangan sebenang-benangnya. Mana ya tahu ada dengar kuliah kat masjid tu kan. Mulut kita ni, walaupun orang perempuan mulutnya bising, tapi dia tidak mematikan, tidak menjatuhkan apa-apa cerai. Dia sebutlah 100 kali pun tak cerai pun, tetapi mulut kita nikah, talak, rujuk. Suami ni Allah bagi kan. Baik. Ya. Isteri minta cerai. Bila isteri minta cerai, tak nak bagi. Isteri minta. Pertama yang boleh lakukan rumah tangga tu, bila isteri dah minta cerai, kita kena pasti apa masalahnya. Kadang orang kita ni, isteri kita duduk pendam je tu kan. Contoh je lepaskan. Haji pernah tengok cerita Piramli tu, lepaskan aku yang sebelah tu kan. Anak sampai 3, hutang ceriti tak habis bayar kan. Dia tahan ke tidak? Kan? Itu pasal talak pada kita. Bila kita tengok, kita kenal pasti. Sebagai contoh, bab nafkah kan. Nanti Haji balik rumah tanya, sepanjang 30 tahun kita kahwin ni, cukup tak nafkah? Lepas tu kalau isteri kata, Alhamdulillah bang, semuanya okey, syukur. Kalau isteri kata, baru sekarang nak tanya, tu masalah. Mana kata kita dengan orang rumah, kita kena sentiasa, kita 30 tahun kahwin ni okey tak? Panggil isteri apa? Panggilan sayang. Sayang, okey tak? 30 tahun okey bang. Ataupun tak payah tunggu je, setiap kali hujung minggu, okey tak? Abang ni okey tak? Kan? Kita sebabkan bila mengikut kadar penceraian, bila isteri tu pendam, jadi masalah ya. Suami pun boleh jadi pendam juga ya. Jadi kedua-duanya kena ada saling berkomunikasi lah ya. Supaya jangan jadi barah sampai ke cerai tu, jangan. Bila kata isteri minta, hari-hari isteri minta, kita buat diam, kita tak tahu apa masalah, kita kena kenal pasti. Kalau betul tak boleh nak selesai berdua, pergi pejabat agama, dapatkan kaunseling atau runding cara. Tak boleh juga cari orang yang kita percaya sebagai orang ketiga, itu kaedahnya sebagai orang tengah. Tak boleh juga bila sembang punya sembang, bincang punya bincang, akhirnya ingin perpisahan jalan yang terbaik, lebih elak penganiayaan dalam mahkamah. Suami yang kena tahan, tak boleh nak sebut, kau nak sangatnya aku bagi kau talak satu, jangan. Yang ada lain bertanya tu, aku dengan kau dah putus. Putus apa? Kan? Jadi apa-apa pun kita kena kawal perasaan, emosi dan juga segalanya. Okey tuan-tuan, kita berhenti sini je ya.